tidur bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bermalam. Bata Rabi'ah, bata ni daripada kalimat baitun, iaitu rumah, maksudnya bermalam di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu beliau menyediakan wuduk untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, solat, berkhidmat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, mintalah. Maka kemudian Rabi'ah menjawab, inni uridu murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku ingin bersama engkau di syurga nantinya. Qala aw ghaira dzalika, wahai Rabi'ah, ada yang lain ke selain daripada bersamaku di syurga? Murafaqah ini lebih tinggi daripada sahib. Kalau musahabah, bersahabat, dia sahabat. Tapi kalau murafaqah ni dia lebih rapat, rafiq. Sebagaimana apabila baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah SAW menyebutkan ilar rafiqil a'la, kepada orang, kepada rafiq, yang rafiq tu yang aku cintai, yang tertinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-rafiq murafaqah. Jadi Rabi'ah ni nak rapat-rapat, atau nak katakan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga. Kata Rasulullah, aw ghaira dzalik, ada yang lain tak selain daripada itu? Kata Rabi'ah, huwa dzak, tak ada yang lain wahai Rasulullah, aku nak tu sahaja. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu wahai Rabi'ah, banyakkanlah, bantulah diriku dengan engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, maksud sujud di sini adalah memperbanyakkan salat yang mana di dalamnya ada sujud. Maka dengan memperbanyakkan sujud, kita solat sunat qabliyah, kita solat berjemaah di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan ia menjadi asbab kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ila rabbih, pada Tuhannya, ketika mana dia sedang sujud. Fa akthiru fihi du'a, maka banyakkanlah berdoa ketika mana sedang sujud. Sujud tidak terhad kepada yang terakhir sahaja. Terkadang ada orang apabila dia berdoa pada sujud yang terakhir sahaja. Walhal bukan begitu. Setiap sujud yang kita buat, sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga dan keempat dan seterusnya, ini sentiasa menjadi asbab untuk kita banyakkan berdoa ketika itu tersebut. Maka dari itu ada beberapa lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mana sedang sujud. Tidak terhad subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, bahkan lebih daripada itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah mana peperangan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, turun ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Kemudian di ayat yang terakhir Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu wahai Muhammad, bertahmidlah kamu wahai Muhammad, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, selepas turunnya ayat ini, rukuk Rasulullah, sujud Rasulullah, selepas Rasulullah baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Rasulullah akan menambahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanak, maha suci Allah, kerana Allah memerintahkan untuk bertasbih, wa bihamdik, kemudian untuk bertahmid, kemudian Allahumma ighfirli. Lafaz doa ini kita boleh dapatkan dalam kitab Hisnul Muslim, dan Rasulullah tidak pernah tinggalkan selepas mana turunnya pembukaan kota Mekah. Jadi kalau ketika sujud kita tak tahu nak doa apa, bacalah doa ini, kerana kata ulama, jika kita mengharapkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyakkan doa ini. Mudah-mudahan dalam sujud kita Allah SWT memberikan kita kemenangan tersebut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kita tutup dengan salah satu juga kebaikan apabila kita bersujud kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, man sajada lillahi sajadatan, barang siapa yang sujud kepada Allah dengan satu sujud sahaja, kataballahu lahu biha hasanah, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkannya 3 kebaikan. Kataballahu lahu biha hasanah, Allah berikan dia, Allah catatkan baginya 1 kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'ah, dihapuskan baginya 1 dosa. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan diangkatkan 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 kebaikan dalam 1 sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kalaulah contohnya kita ni dalam keadaan masbuk,
Imam dah sujud dah ni. Kadang-kadang ada yang dia rakaat yang kedua, rakaat ketiga, dia tunggu sampai imam naik. Sepatutnya kalau boleh, walaupun dia masbuk, sujud sahaja bersama imam. Meskipun dia harus mengulangi rakaat tersebut, kerana kita nak dapatkan keutamaan sujud tersebut, yang mudah-mudahan menjadi asbab diampunkan dosa kita, diangkat derajat kita, ditambahkan pahala kita, dan menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ada pada hadis yang lain, syaitan apabila melihat seorang hamba Allah ini sujud, ketika mana hamba Allah tersebut mendengar ayat tilawah, sujud tilawah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat tilawah kemudian dia sujud, maka syaitan akan menangis. Kenapa syaitan menangis melihat hamba Allah sujud? Dia kata, sesungguhnya aku diperintahkan untuk sujud, aku tak sujud, lalu aku dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sujud saja, Allah perintahkan kepada lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kamu. Iblis tak nak sujud, Allah laknat dia. Sedangkan hamba Allah ni, kata syaitan, diperintah untuk sujud, lalu mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kita menyebabkan iblis dan syaitan itu menangis, sedih. Kenapa? Kerana apa yang saya sebutkan tadi. Baik, kita kembali lagi dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita telah pun bercerita berkenaan dengan Nabi Adam, bercerita berkenaan dengan Qabil Habil, bercerita berkenaan dengan Nabi Salih alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Dan kini kita masuk dalam sebuah kisah yang lain, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, memiliki dua fasa. Beliau pernah tinggal di dua tempat. Yang pertamanya tinggal di kawasan Iraq, yang keduanya kemudian berhijrah ke Palestin. Jadi Iraq dan Palestin. Di Iraq pula ada beberapa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ini semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Oleh kerana itu, Nabi Ibrahim disebutkan nama beliau dalam Al-Quran 69 marrah. 69 kali nama Ibrahim berulang kali di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah hadis pernah dicerita, akhbarana Rasulullah SAW an hayati Ibrahim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bercerita bagaimana Rasulullah SAW pernah diperlihatkan berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Urida alayya al-anbiya. Dalam kisah Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim, mungkin baru-baru ini saya nampak ada Ustaz Fahrul Joy yang memberikan berkenaan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Disebutkan ketika itu Nabi Ibrahim bertemu dengan para anbiya. Langit yang pertama, langit yang kedua. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampailah langit ketujuh. Nabi Ibrahim alaihissalam berjumpa, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, marhaban binabiyyin wa ibnin salih. Ahlan, marhaban itu maksudnya selamat datang wahai Nabi, iaitu kepada Muhammad. Rasulullah berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, marhaban, selamat datang wahai Nabi, wa ibnin salih, dan wahai anakku yang saleh. So Nabi Ibrahim alaihissalam declare bahawasanya Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Urida alayya al-anbiya, Rasulullah bercerita, diperlihatkan kepada para Nabi, fa idza Musa ka'annahu min rijali Shanu'ah. Musa ni, kata Rasulullah, macam daripada sebuah kaum Shanu'ah. Itu kata kaum Shanu'ah ni zaman Rasulullah dulu ada kaum namanya kaum Shanu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam, dan aku melihat Nabi Isa alaihissalam, dan wajah Nabi Isa ini, kata Rasulullah, macam seorang sahabat namanya Urwah ibn Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, kata Rasulullah, dan aku diperlihatkan Nabi Ibrahim, yang mana wajahnya Nabi Ibrahim, fa idza aqrabu ra'aitu bihi syabahan bi sahibakum. Aku melihat Nabi Ibrahim ni wajahnya sama macam wajah aku. Maksudnya sifat Nabi Ibrahim, kata Rasulullah, macam sifat fizikalnya aku. Wa ra'aitu Jibril, dan aku juga melihat Jibril. Jibril ini dalam hadis yang lain, bentuknya itu memiliki 700 jinah. Ada 600 junah ni 600 kepak sayap, 600 sayap. Tapi macam mana, wallahu a'lam. Tapi disebutkan wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat Jibril dalam bentuk manusia, aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan Dihyah, seperti seorang sahabat yang bernama Dihyah. Jadi inilah Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkhatan. Nabi Ibrahim pun sunat juga.
Ikhtatana, dalam sebuah hadis, ikhtatana Ibrahim alaihissalatu wassalam wa huwa ibnu 80 sana. Umur Nabi Ibrahim 80 tahun baru diperintahkan untuk bersunat. Jadi kalau yang masih belum bersunat tu sila-silalah, jangan risau. Tiada kata yang lambat. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri sunat ketika umur beliau umur 80 tahun. Dan sebenarnya sunat ini pada hakikatnya ianya adalah sesuatu sunnah para anbiya. Nabi Isa alaihissalam, disebutkan Dr. Zakir Naik, beliau pernah menyebutkan Nabi Isa ni ada dua ibadat, ada banyak ibadat, tapi ibadat yang tidak dilakukan oleh pengikut-pengikut yang mendakwa mereka ni pengikut Nabi Isa. Ramai orang mendakwa di pengikut Nabi Isa, tapi mereka tak ikut apa yang Nabi Isa alaihissalam buat. Antaranya kata Dr. Zakir Naik adalah Nabi Isa ni sunat. Tapi adakah pengikut-pengikut yang mendakwa pengikut itu sunat? Tidak begitu. Siapa yang buat sunat ni? Alhamdulillah, umat Islam masih lagi melakukan sunat. Kemudian juga Nabi Isa AS disebutkan dalam kitab Bible mereka bahawa Nabi Isa AS ini sujud ketika mana sedang beribadah kepada Allah. Dan bukan sahaja Nabi Isa, bahkan Nabi Ibrahim AS pun sujud kepada Allah dalam bentuk ibadahnya. Maksudnya bagaimana konsep ibadahnya para anbiya ini, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyebutkan wa tahhir baitiya lit-ta'ifin wal-'aqifin war-ruk'is sujud. As-sujud, dan ruk'a, orang yang rukuk. Wahai Ibrahim, bersihkan rumah Allah iaitu Kaabah bagi orang tawaf, bagi orang rukuk, bagi orang sujud. Jadi nak katanya Nabi Ibrahim sujud, Nabi Isa alaihissalam pun sujud. Bahkan umat Islam kita dalam kita ibadah pun kita sujud kepada Allah SWT. Sayangnya kata Dr. Zakir Naik, pengikut yang mendakwa mereka ni mengikuti Nabi Isa alaihissalam, adakah mereka sujud ataupun tidak? Walhal Nabi Isa alaihissalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sunat, syukur alhamdulillah kita pun dalam kita ibadah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim di masa yang sama di langit yang ketujuh itu, Nabi Ibrahim Rasulullah bercerita farufi alil baitul ma'mur. Kata Rasulullah, diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah rumahnya Allah yang di langit. Sebahagian ulama menyebutkan bahawasanya positionnya Baitul Ma'mur yang di langit itu selaras dengan position yang Kaabah yang berada di muka bumi. Lau kharra la kharra alaih. Kata ulama, kalaulah Baitul Ma'mur tu jatuh, ia akan jatuh menimpa di Kaabahnya rumah Allah Subhanahu. Maksudnya dia selaras, muhadah, iaitu selari. Dan di langit yang ketujuh kata Rasulullah, wal Baitul Ma'mur ini rumahnya Allah yang di langit ini yang dimakmurkan. Makmur, dan bila kita sebut makmur maksudnya adalah yang diramaikan. Macam contohnya ta'mir masjid, maksudnya daripada kalimat amara, yang memakmurkan masjid. Kalau maksudnya bila kita buat umrah tu daripada kalimat amara, iaitu kita pergi Mekah untuk kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitul Ma'mur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Baitul Ma'mur ini yadkhulu fihi 70,000 malaikah. Setiap hari 70,000 malaikat masuk. Bersilih ganti 70,000 malaikat masuk. Dan faiza kharaju, kalau tu ada dah, kalau mereka dah keluar, dah habis ibadah, lam ya'udu ilaih, mereka tidak lagi kembali ke tempat tersebut. Sebab apa? Sebab setiap hari 70,000 malaikat masuk, kalau dah keluar dah tak kembali lagi. Nak katanya jumlah malaikat itu tersangat-sangat banyak. Every day. Kita tahulah sehari di sana dengan sehari di langit berbeza dengan sehari di muka bumi. Disebutkan ada alfusanah mimma ta'uddun, 1000 tahun. Maksudnya kalau seandainya di akhirat kelak, kalau kita tahu ni tahun 2020, maka di akhirat sebenarnya baru 2 hari sahaja. Baik, kembali lagi berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Baitul Ma'mur ini 70,000 dan jumlah malaikatnya banyak, dan memang sangat banyak. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, yu'ta bi jahannam, kelak nanti pada hari akhirat neraka jahannam ini akan ditarik oleh 70,000 tali. Dan setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Jumlah malaikat itu sangat banyak. Maka kalau kita lihat, kita bermuhasabah,
manusia kita baru sikit, baru 30 juta rakyat Malaysia contohnya, kita dah merasa bangga, walhal malaikat jauh lagi banyak jumlahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim, kita boleh buka surah Maryam muka surat 308. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Nabi Ibrahim di Iraq, di negara Iraq itu ada beberapa fasa. Fasa yang pertama, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dakwah kepada ayahnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim berdakwah kepada rajanya. Yang keempat, Nabi Ibrahim ketika mana kaumnya pergi melakukan kesyirikan, keluar daripada kota, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Kemudian yang kelimanya, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ini 5 kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Selepas itu barulah Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. InsyaAllah pada hari ini kelas kita akan sampai pukul 7.40. Kerana syuruk 7.24, kita tambahkan sikit 15 minit 7.40, 7.35 untuk kita sama-sama solat berjemaah, solat 2 rakaat bersama-sama, sendiri-sendiri, untuk mendapatkan fadilat hadis bagi yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, man sallal ghadata fi jamaah, siapa yang solat subuh berjemaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian selepas solat subuh dia duduk seketika berzikir kepada Allah, majlis ilmu pun zikir, hatta yatlu asyams, sampailah matahari terbit. Kemudian kata Rasulullah, fa shalla fihi salat, kemudian dia yusalli rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Kalaulah dia solat 2 rakaat, iaitu 2 rakaat syuruk ataupun 2 rakaat duha, kan? Jadi kalau kita buka dalam website Mufti Wilayah Persekutuan, 15 minit selepasnya waktu syuruk, ia adalah waktu dimulakannya solat duha. Nang niat solat syuruk pun boleh, niat solat duha pun boleh. Maka kata Rasulullah, ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji, dapat pahala umrah, sempurna. Baik, kalau kita buka pada ayat muka surat 308, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ingatlah kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim, ayat 41. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Nabi Ibrahim inilah nabi yang siddiq, yang membenarkan apa yang Allah wahyukan, dan nabi. Idh qala li abi, apabila Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, li abi, ayahnya, ya abati. Kalau seandainya orang tanya abah ni bahasa apa, bahasa Melayu ke? Sebenarnya abah ni daripada bahasa Arab. Bahkan Al-Quran menyebutkan ya abah, kan? Abah. Itu daripada bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ayahnya. Kalau bahkan Nabi Ismail apabila nak disembelih oleh ayahnya ketika dalam kisah yang mimpi tersebut, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, ya abah, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang mana tidak mendengar, tidak melihat, kemudian tidak boleh memberikan kau apa-apa manfaat. Kemudian pada ayat 44, Nabi Ibrahim berkata, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana ar-rahmani 'asiyya, sesungguhnya syaitan ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tuan-tuan membawa 2 makna. Kata ulama, Nabi Ibrahim buat declaration bahawasanya dalam kita berta'abbud, beribadah, ada 2. Sama ada kita sembah Allah atau kita sembah selain Allah, iaitu menyembah syaitan. Ya abadi lima ta'budis syaitan. Ibrahim kata dekat ayah dia, kenapa engkau menyembah syaitan? Sama ada sembah Allah atau sembah selain Allah, iaitu syaitan. Sama ada engkau tauhid ataupun engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Allah ibadatul rahman atau ibadatul syaitan, ibadah kepada Allah atau ibadah kepada syaitan, tauhid ataupun syirik. Dia 2 tu je. Kalau kita sembah, kita buat tauhid ke kita buat syirik? Kita mengesahkan Allah ke atau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala? Dari itu juga spirit syirik ni kita tak boleh anggap remeh.
Kerana Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takutkan ke atas kalian, min fitnati masih dajjal, selepas daripada fitnah dajjal, iaitu syirik kecil. Syirik kecil ni apa? Qala wa huwa riya, iaitu sifat riya. Riya ini menunjuk-nunjuk mengharapkan pujian, balasan, ganjaran selain daripada Allah. Riya ini iaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, dia kata aku ni bukan saja nak pahala Allah, aku nak orang puji aku nak orang bagi apa, orang nampak apa yang aku buat. So bila aku solat, aku nak solat seakan-akan macam orang boleh memuji aku, mengharapkan ganjaran selain daripada Allah, atau menduakan Allah. Katanya aku nak ganjaran Allah dan aku nak ganjaran manusia juga, aku nak orang puji aku juga. Maka ketika itu kita takut bahawa ini jatuh dalam keadaan riya. Jadi syirik kecil berbahaya, apatah lagi syirik besar. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ibadatul rahman atau ibadatul syaitan. Kamu menyembah Allah atau kamu menyembah selain daripada Allah, iaitu syaitan. U'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhi selain daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan ayat yang kalian, qala Ibrahimu li abihi Azar, nama ayahnya Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, iaitu Azar. Dan kita kena faham, Nabi Ibrahim bukan bangsa Arab, ayahnya pun Azar bukan bangsa Arab. Sebab tu makna Nabi Ibrahim, apa maksud Ibrahim Ustaz? Ia tidak ada dalam bahasa Arab. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan Nabi yang daripada bangsa Arab itu ada 4. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 Nabi. Yang lain yang bukan daripada bangsa Arab, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam pun bukan bangsa Arab, cuma Nabi Ismail berkahwin dengan orang Arab, iaitu suku Jurhum. Dari situlah lahir keturunan Arab yang seterusnya. Maksudnya Nabi Ismail dan lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perbahasan, adakah betul-betul ayat Al-Quran menyebutkan idz qala Ibrahimu li abi, apabila Ibrahim berkata kepada ayahnya? Ulama khilaf, adakah ini betul-betul ayah Nabi Ibrahim yang hakiki ataupun bukan, merujuk kepada orang yang lain, atau merujuk kepada pakciknya Nabi Ibrahim? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan ia betul-betul ayah Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan tidak. Khilaf yang sama, perbezaan yang sama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, ayah aku di mana? Kata Rasulullah, abuka finnar, ayahmu di neraka kerana tidak beriman kepada Allah. Lepas tu falamma qaffa, apabila orang itu berpaling, Rasulullah SAW menyebutkan inna abi wa abaka finnar, ayahku di neraka, ayahmu pun di neraka. Rasulullah berkata abi. Jadi menjadi persoalan, adakah betul-betul ayah Rasulullah ataupun bukan ayah Rasulullah? Yang mengatakan, dan ini khilaf ulama yang besar. Jadi perbezaan apa yang berkenaan dengan ubuwah, ayahnya Nabi Ibrahim, ayahnya atau bukan, pun perbezaan di kalangan ulama yang sama juga. Adakah ayahnya Rasulullah SAW yang dimaksudkan oleh Rasulullah ataupun bukan? Ia perbezaan pandangan. Imam Suyuti mengatakan tidak, ia bukan ayahnya Rasulullah SAW, tetapi ada ulama lain juga mengatakan ia adalah ayah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Saya bertanya pada guru saya, Syekh, mana yang betul ni? Ayah Rasulullah SAW ni berada di mana sebenarnya, dan mana tafsiran yang lebih tepat? Syekh saya menjawab, Muaz, tak penting. Perbahasan ini tidak penting untuk kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Mereka telah pun meninggal, mereka telah pun kasab mereka ni adalah orang-orang yang terdahulu, lahum ma kasabat wa alaihim maktasabat. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu, Allah akan hisab dengan keadilan mereka. Sekiranya belum sampai dakwah kepada mereka, maka mereka akan menjadi ahlul fatrah. Allah SWT akan menghisap kembali. Sekarang ni Muaz, yang penting adalah engkau, adakah engkau ini nak pergi syurga ataupun kau nak pergi sebaliknya. Jadi nak menunjukkan bahawa sebab perbahasan ni kadang-kadang orang sampai gaduh. Padahal ia perbahasan daripada kalangan ulama yang terdahulu. Syekh Yusuf Qardawi sendiri, beliau bertawakuf dalam isu ini.
tawakuf dalam isu ini. Adakah ibu bapa Rasulullah SAW berada di mana? Ini perkara yang gaib, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada dua hadis berkenaan dengan ibu bapa Rasulullah. Yang tadi berkenaan dengan ayah, kemudian yang kedua Rasulullah pernah menyebutkan, aku meminta izin untuk memohon ampun kepada ibuku, Allah tidak mengizinkan. Aku meminta izin untuk menziarahi ibuku, kubur ibuku, dan Allah mengizinkan. So perbahasan, adakah ini maksudnya ibu Rasulullah ataupun bukan. Dan ini adalah perbahasan. Allah SWT Maha Adil. Sekarang kita letak step aside, kita tanya diri kita sekarang ni, kita nak ke syurga ataupun sebaliknya. Saya rasa itulah jawapannya yang paling tepat, iaitu kita bertawakuf dalam isu ini, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang berlaku bila Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya? Al-Quran menyebutkan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Nabi ayahnya Azar ni marah dekat Ibrahim. Kata ayahnya, wahai Ibrahim, kau tak puas hati ke dengan Tuhan aku ni? Ayah cakap ke anak dia, kau tak puas hati ke dengan Tuhan aku ni? La illam tantahi la arjumanna. Kalau kau tak diam, kalau kau masih lagi terus berdakwah, aku akan rejam kau. Ini kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Ibrahim? Adakah Ibrahim balas dengan balasan, maksudnya marah? Kan kadang-kadang bila anak dinasihat ayah tak nak dengar, lepas tu anak pun melenting. Tak, sikap Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mendoakan ayah dia. Nabi Ibrahim kata salamun alaik. Kalimat assalamualaikum ni bukan saja zaman kita, zaman Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim dah cakap dah ke ayah dia, salamun alaik, salam sejahtera, aku doakan sejahtera untuk engkau wahai ayah. Kau nak rejam aku ke ayah? Kalau kita dah lah, saya nak keluarlah daripada rumah ni, contoh kan. Tapi Nabi Ibrahim tak, salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon keampunan Allah ke atas engkau wahai ayah. Moga-moga engkau dapat hidayah. Innahu kana bihafiyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hafiyah, sangat macam memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Dan inilah sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan, walaupun ibu ayah ini bukanlah masih dalam kekufuran, Al-Quran menyebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau kedua ibu bapa kamu yang masih dalam keadaan kufur mengajak kamu untuk kufur sekali, untuk menyembah selain daripada Allah, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu ikut. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, meskipun begitu tetaplah kamu bersahabat dengan ibu bapa kamu fid dunya, di dunia ini, ma'rufa, secara baik-baik. Nak menunjukkan Islam mengajarkan kalau ibu bapa ajak untuk menyembah berhala, jangan ikut. Tapi di masa yang sama, bila mana ibu bapa walaupun masih dalam keadaan tidak beriman, kita tetap berbuat baik kepada ibu bapa kita. Berbuat baik dengan ibu bapa lah Islam mengajarkan apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu sebut uff pada ibu bapa kamu. Kita pelik, kenapa maksudnya uff Contoh, kalau ada orang mak dia suruh anak dia pergi kedai. Anak pergi kedai Aceh jap. Biasa kalau anak tu tengah sibuk, dia akan jawab, tak nak lah mak. Kan? Dia ada sebut tu alif dengan ha tu tebal, dia punya makhraj dia tebal. Islam kata, Al-Quran kata, fala taqul lahuma uff. Kamu tolak apa yang mak kamu suruh. Uff. Huruf fa tu dengan huruf yang paling lembut, makhraj hijaiyah daripada alif sampai ya, yang paling lembut tu huruf fa, kerana bibir menyentuh dalam gigi, lepas tu ada angin sikit, uff. Itu tak boleh. Apatah lagi kalau kata apatah lagi kalau seandainya menolak, apatah lagi sampai marah, memaki, memancaci ibu bapanya. Ini jauh lebih teruk. Jadi balik kepada sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Maaf sambil-sambil batuk ni, yang ni pun terbangun juga Perkara yang sama berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sangat disayangi oleh pakciknya Abu Talib. Yang mana Abu Talib ini jadi Rasulullah SAW ni ada 10 ayahnya Rasulullah, ada 10 adik-beradik.
6 orang meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Ada 4 sahaja pakcik Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah menjadi Nabi. Iaitu yang pertama Hamzah, kemudian yang keduanya Abbas, yang ketiganya Abu Talib, dan yang keempatnya Abu Lahab. 2 beriman, 2 tidak beriman. 2 yang beriman iaitu Hamzah dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Yang tidak beriman Abu Talib dengan Abu Lahab. Baik. Ketika Abu Talib ni walaupun tak beriman, tapi Abu Talib ini sangat sayang dengan Rasulullah. Pakcik sayang anak buah. Dan kalau Rasulullah nak diganggu, Abu Talib yang akan mempertahankan. Jadi Abu Talib apabila dia nak meninggal dunia, dalam keadaan nazak, datang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kata, ya ammah, qul, wahai ayah, wahai pakcikku, sebutkanlah tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku akan menjadi hujah nanti di depan Allah, maksudnya engkau ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abu Talib, laula, kalau bukan kerana aku takut orang Quraisy mengeji aku, menghina aku, mengatakan aku ini meninggalkan ajaran nenek moyang aku, maka nescaya aku akan mengikuti engkau, wahai Muhammad. Nak menunjukkan bahawasanya Abu Talib ini tidak beriman, takut orang kata. Kadang-kadang ada orang ni dia takut, saya takutlah ustaz nak masuk Islam, contoh, takut orang kata belakang saya ni tak setia pada ajaran nenek moyang, atau saya takutlah ustaz nak solat, nanti takut orang kata kita ni soleh sangat, kan? Padahal Allahu Akbar, ini solat ini merupakan satu ibadah yang sangat besar. Baik, kembali lagi. Jadi kata, bila mana Abu Talib meninggal dunia, kata Rasulullah, aku akan memohon ampun kepada Allah agar Allah ampunkan Abu Talib ini, pakcik aku ni. Sebab Rasulullah sayang kan dengan Abu Talib ini. Lalu turun ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, ma kana lin nabi walladzina amanu, tidak sepatutnya Nabi, iaitu Rasulullah, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohon keampunan bagi orang-orang musyrikin yang dah meninggal dunia, walau kanu uli qurba, kata Allah, walaupun mereka ini kaum kerabat. Tak sepatutnya Nabi memohon ampun kerana mereka itu telah melakukan dosa yang paling besar, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Jadi kata Allah, ya, Nabi Ibrahim pun memang memohon ampun kepada Allah berkenaan dengan ayahnya, tetapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tetapi apabila Nabi Ibrahim melihat bahawasanya ayahnya ini kekal dalam keadaan kekufuran, kekal dalam kesyirikan, tabarra'a min, bahkan Nabi Ibrahim stop daripada memohon keampunan kepada ayahnya berkenaan bila mana ayah meninggal dunia. So ini menjadi satu hadis, satu dalil, adakah boleh untuk orang beriman memohon keampunan bagi orang-orang musyrikin yang sudah meninggal dunia? Dalil ini yang mana Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tersebut, maka ianya juga menjadi satu perbahasan. Adakah boleh kita mengucapkan rest in peace, RIP, kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? So ia menggunakan pakai dalil yang sama. Baik. Jadi bercerita pasal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tetap mohon ampun pada ayahnya kerana rupanya ayahnya tetap tidak mahu beriman, dan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bercerita, qala yalqa Ibrahimu abahu azar, nanti di hari akhirat, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, Nabi Ibrahim akan bertemu dengan ayahnya Azar. Wa ala wajhi azara qataratan wa ghabarah, dan di atas muka wajahnya Azar ini penuh dengan debu, kekotoran dan kehitaman. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim kata dekat ayah dia, alam aqul laka la ta'sini, wahai ayahku, bukankah masa kat dunia aku dah kata jangan kau langgar perintah Allah, jangan kau bermaksiat. Fayaqulu lahu abu al-yawm la a'sik, kata ayahnya, wahai Ibrahim, lani aku takkan lagi langgar perintah Allah. Maksudnya tolonglah aku ni. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim kata, ya Rabbi innaka wa'adtani an la tukhzini, wahai Tuhanku, kata Ibrahim, aku mohon kepada engkau berjanji kepadaku, kau takkan hinakan aku pada hari kiamat nantinya, kau takkan buat aku sedih.
Lah ni kesedihan apakah yang lebih tinggi melihat abil abad, ayah aku ni jauh daripada aku. Maksudnya ayah aku ni tak bersama aku dekat syurga. Fayaqulullah, lalu Allah berkata, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Kata Allah SWT berfirman, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang yang kufur kepadaku. Fayuqalu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, unzur, lihatlah dekat tempat ayah kau tadi. Fa idza huwa bidhihin mutalattikh. Kata Rasulullah, apabila Nabi Ibrahim melihat tempat ayahnya tadi, Allah SWT telah pun merubah ayahnya menjadi dhihin mutalattikh, menjadi seekor haiwan haina, seekor serigala jantan yang mana penuh dengan luka-luka. Fayukhadhu biqawaimih, lalu diambil keempat kakinya, fayulqa finnar, kemudian dilemparkan haiwan tersebut ke dalam api neraka. Ini untuk menghilangkan kesedihan Nabi Ibrahim, Allah mengubah wajahnya kepada menjadi haiwan. Itulah kisah yang berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, dan kita dah cerita adakah ini betul-betul ayah yang hakiki ataupun ayah yang bermaksud pakcik dan sebagainya. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Sekarang masuk fasa yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Ayat berkenaan dengan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya itu satu ayat yang sama. Selepas itu Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Dalam tafsir terjemahan, kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, Allah SWT berfirman, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim, dulu kita belajar masa kecil-kecil, Nabi Ibrahim disebutkan mencari Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim melihat bintang, ra'a kaukaba, dia nampak bintang. Lalu kata, qala hadza rabbi, kata Ibrahim, bintang inilah Tuhan aku. Falamma afala, apabila bintang tu pudar, bintang tu hilang, qala la uhibbul afilin, kata Ibrahim, aku tak suka dengan benda yang hilang. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan, qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan, cantik bulan. Sebab tu ada orang sembah bintang, ada orang menyembah bulan juga, kan? Bulan, orang kata panggil bulan dewi ke apa. Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, inilah Tuhan aku. Tapi bila mana bulan tu hilang, Nabi Ibrahim kata, aku tak suka dengan benda yang hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari. Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan. Sebab matahari ini apa? Bulat, panas, besar. Qala hadza rabbi. Okey, falamma, kemudian apabila matahari itu hilang, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kata Ibrahim, bila mana lihat matahari pun terbenam, matahari pun hilang, aku ni tak sembah Tuhan matahari ni. Wahai orang-orang yang musyrik, aku berlepas diri daripada apa yang kalian buat. Ayat ini khilaf di kalangan ulama. Adakah maksudnya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, ataupun Nabi Ibrahim sebenarnya sedang berdebat, berdiskusi dengan kaumnya? Kerana tadi kita dah cerita Nabi Ibrahim berdakwah pada ayahnya. Takkanlah tiba-tiba kita kata Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim dakwah ayahnya kepada tauhid, lepas tu kita kata Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Sebab ada orang yang menggunakan dalil ini. Dia kata, ustaz, saya nak bertapa di atas bukit selama 7 hari 7 malam untuk mencari siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Sebagaimana apa yang Nabi Ibrahim buat. Contohnya kan, saya nak berkelalan di muka bumi, tu pergi ke 7 benua untuk mencari siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Mengambil kisah daripada Nabi Ibrahim AS. Tapi kata ulama jumhur mufassirin, majoriti ulama berpandangan Nabi Ibrahim sebenarnya bukan mencari Tuhannya, tetapi Nabi Ibrahim AS sedang berdebat dengan kaumnya. Kaumnya menyembah bintang, menyembah langit, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Lalu Nabi Ibrahim kata, wahai kaumku, kalian sembah bulan, tengok bulan tu dah hilang. Kalian sembah bintang, bintang dah hilang. Kalian sembah matahari, matahari pun dah hilang juga. Kenapa kalian sembah? Inni bari, aku berlepas diri daripada apa yang kalian syirikkan. Dan sebab kadang-kadang ni ada yang mereka ni nanti terutama dekat bulan Ramadan, dia kata, ustaz, saya tak nak pergi ke masjid, saya nak pergi ke gua, nak bertarawih dekat sana contohnya kan. Kita katakan tak sebaiknya begitu.
Tapi Ustaz, Rasulullah SAW pun pergi bertapa di Gua Hira. Kita katakan Rasulullah dulunya pergi ke Gua Hira sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Tetapi selepas Rasulullah SAW menjadi Nabi, selepas Rasulullah diutus menjadi Rasul, Rasulullah dah tak pergi ke gua lagi dah. I'tikafnya Rasulullah adalah di masjid. Beribadahnya Rasulullah adalah di masjid. Rasulullah membaca Al-Quran, beribadah dan sebagainya itu di masjid. Nak katanya masjid jauh lebih baik daripada kita pergi ke gua, jauh lebih baik daripada kita pergi ke Gunung Ganang dan sebagainya. Ini sebenarnya spirit yang kita nak saling lah. Tapi Ustaz, kalau sekali-sekala boleh tak? Sekali-sekala tak mengapa. Tapi menjadikan gua itu sebagai tempat yang lebih hebat daripada orang yang iktikaf di masjid, kita katakan tidak. Dan sekarang ni kita pun dah sampai pada bulan yang dikenal sebagai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ini satu muhasabah bagi kita bersama. Suatu ketika sahabat melihat Rasulullah SAW bila masuk bulan Sya'ban, Rasulullah SAW berpuasa. Banyak berpuasa. Bahkan ada yang mengatakan bahawasanya seakan-akan aku melihat Nabi SAW puasa bulan Sya'ban ni hampir sebulan. Nak katanya banyak berpuasa. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini? Kata Rasulullah, zalika syahrun yughfalu fihi an-nas kathirun minan nas. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana banyak manusia lalai akannya. Saya lalai, tuan-tuan dan puan-puan pun, kata Rasulullah, ramai manusia yang lalai pada bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya amalan-amalan ke langit. Jadi maksudnya reporting, yang mana malaikat membentangkan amalan manusia ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pada hari yurfa'u fihil a'mal, itu adalah pada bulan Sya'ban ini. Dan aku suka diangkatkan amalan aku, kata Rasulullah, dalam keadaan aku berpuasa. Sebab itulah kita katakan bahawasanya digalakkan untuk kita beribadah. Kalau kita tak mampu nak berpuasa, sebab ada orang tak mampu nak berpuasa, mungkin dia ada penyakit gastrik, dia nak tahan puasa tu dia tak semudah macam orang-orang lain. So cari amalan yang lain, kerana ini sekarang kita sedang diangkat amalan kita secara tahunan. Ada 3, kalau kita buka kitab-kitab, diangkatkan amalannya manusia itu ada melalui 3 fasa. Ada yang diangkat secara harian, ada yang diangkat secara mingguan, ada yang diangkat secara tahunan. 3 kali. Secara harian Allah mengangkat malaikat mengangkat derajat kita ini adalah ketika mana pada solat subuh dan solat asar. Dalam sebuah hadis disebutkan yata'aqabunal malaikah, malaikat bersilih ganti. Malaikat bersilih ganti shift, macam kita tukar berkenaan dengan apa yang dilakukan melihat kepada amalan hamba tersebut. Solat subuh malaikat lain jaga kita. Kemudian nanti bila solat asar, malaikat yang lain pula yang menjaga kita. Kata Rasulullah, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang kau tinggalkan hamba-Ku, bagaimana keadaannya? Qalu taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kata malaikat, wahai Allah, wahai Tuhan, kami tinggalkan hamba-Mu ini, sebab malaikat bersilih ganti solat subuh dengan solat asar. Kami tinggalkan hamba-Mu ini masa solat subuh, dia sedang keadaan solat. Kemudian bila mana kami datang balik melihat datang solat asar, kami lihat dia masih sedang solat lagi. Jadi amalan diangkat setiap kali solat subuh dan solat asar. Itu amalan. Kemudian yang keduanya secara mingguan, disebutkan dalam sebuah hadis bahawasanya malaikat mengangkat amalan seorang hamba itu dibentangkan amalan seorang hamba ketika mana pada malam Jumaat, Khamis lailata Jum'ah, pada hari Khamis malam Jumaat, fala yuqbalu amalu qati'i rahim. Kata Rasulullah, maka ketika itu tidak diterima amalan orang yang memutuskan silaturrahim. Secara harian, secara mingguan, iaitu pada Khamis malam Jumaat. Dan kata Rasulullah, Allah tak terima amalan mereka yang memutuskan silaturrahim. Buat baik, tapi selagi mana masih memutuskan silaturrahim, masih tak baik dengan adik-beradik, masih tak baik dengan mak ayah, masih tak baik dengan saudara mara, sepupu sepapat silaturrahim, memutuskan silaturrahim, la yuqbal, tidak diterima amalan. Reporting secara harian, reporting secara mingguan, reporting secara tahunan, iaitu pada bulan ini bulan Sya'ban.
ada yang bertanya pada Syekh, Syekh, kalaulah dah ada reporting secara tahunan, Allah dah angkat amalan, malaikat dah bentangkan amalan secara tahunan, kenapa perlu mingguan, kenapa perlu harian? Cukup setahun sekali sudahlah, kan? Dia berkata begitu. Lalu Syekh menjawab bahawa sesungguhnya ini adalah perkara yang gaib, perkara yang mana kita ni Islam berdiri atas Al-Quran dan atas As-Sunnah, berdiri atas Quran dan Sunnah. Nabi kata begitu, kita beriman, dan tak perlu kita nak pertikaikan logiknya kenapa. Contohlah, kalau saya berkata kepada tuan-tuan, Islam mengharamkan kita untuk makan khinzir, makan babi. Tiba-tiba ada orang tanya, oh, Allah haramkan khinzir ni sebab khinzir ni berpenyakit. Baiklah, sekarang ni ada satu saintis yang baru, dia jadikan daging khinzir ni sihat. Siapa makan daging khinzir ada vitamin D, vitamin C, vitamin E, macam-macam vitamin. Kira-kira jadi halal ke makan daging khinzir tu? Tetap haram. Kenapa? Kerana walaupun mungkin illah atau asbab penyakit tu dah tak ada, masih berbaki lagi satu, iaitu illah ubudiyah, iaitu sifat kita ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah jangan makan babi, Allah perintah jangan minum arak, kita tak perlu nak logikkan kenapa. Sama jugalah tadi berkenaan dengan reporting tadi tu, bagaimana ketika amalan diangkat setiap harian, setiap mingguan, setiap tahunan, kenapa nak kena ada harian mingguan, kenapa tak tahunan sekali? Kata Syekh, kita beriman apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan kalau kita buka Al-Quran, pada muka surat pertama selepas surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, bagi orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib, pada perkara yang gaib. Baik, sedikit lagi, 5 minit lagi ni. Saya tahu dah letih ni, tapi syuruk dah sampai belum? Syuruk semalam 7.24, hari ni 7.26, maknanya 7.40 lah. Yang kita tahan sikit lagi, 5 minit lagi. Sebab kadang-kadang saya pernah juga pergi masjid, ada masjid 7.20 dah habis dah, masih gelap lagi. Tapi sayangnya semua balik awal, kita terlepas pahala untuk dapat pahala haji, pahala umrah, sempurna. Sikit lagi sekarang kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada rajanya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Nabi, jadi disebutkan, bila kalau kita buka dalam tafsir, setiap kali orang datang jumpa rajanya Nabi Ibrahim, dikisahkan namanya Namrud. Mereka akan kata mereka nak dapatkan makanan, mereka nak dapatkan minuman, mereka pergi jumpa raja. Sebab zaman dulu semuanya berpusat pada raja. So raja akan tanya, siapa Tuhan kau? Mereka kata, engkau lah Namrud, Tuhan kami kan. Barulah Namrud bagi makan. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak mengakui. Alam tara allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk. Kemudian apabila Namrud tanya pada Ibrahim, siapa Tuhan kau? Kata Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhan aku adalah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Lalu Namrud kata, qala ana uhyi wa umit. Aku pun Tuhan juga, aku menghidupkan dan aku mematikan, kata Namrud. Namrud kata, panggil dua orang. Namrud kata, bunuh seorang, yang seorang lagi kekalkan dia hidup. Bukankah aku ini menghidupkan dan mematikan juga? Kata Namrud kepada, qala ana uhyi wa umit, aku pun menghidupkan, matikan. Tengok, dia aku bunuh, yang ni aku hidup, yang ni dia kekal hidup. Lalu kata Ibrahim, qala rabbiyalladzi, sesungguhnya Tuhanku ini mendatangkan matahari minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Baiklah, kata Ibrahim pada Namrud, sesungguhnya Tuhan aku ni, iaitu Allah, mendatangkan matahari daripada timur. Aku cabar engkau wahai Namrud, cuba kau datangkan matahari daripada barat. Fabuhital ladzi kafar. Namrud tak dapatlah nak buat. Jadi ketika itu dalam Al-Quran menyebutkan bahawasanya Raja Namrud ini tak mampu nak berhujah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata ulama, ini sebenarnya Namrud ini dia tertipu antara asbab dengan musabbib, antara penyebab dengan siapa yang menjadikan ia berlaku. Contoh, bila mana api membakar. Api ini hanya asbab sahaja, tetapi ia boleh membakar atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga
Macam sebab api ni boleh jadi sejuk tak? Boleh. Apabila Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada api, ya nari kuni bardan wa salam, wahai api jadilah kamu ini sejuk. Maknanya ianya panas dengan izin Allah, dan api ini asalnya panas itu asbab, tetapi pada awalnya datang daripada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam boleh menghancurkan berhala, dan insya-Allah nanti kita akan belajar pada bulan yang akan datang, bulan Ramadan. Sebab dia agak panjang sikit. Cuma kita ada satu persoalan, adakah kita ni boleh mudah-mudah nak menghancurkan berhala? Kita keluar daripada masjid, nampak berhala milik orang, kita hancurkan. Mengambil spirit daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hancurkan berhala, saya pun nak hancurkan berhala juga. Kan? Nabi Muhammad hancurkan berhala, saya pun nak hancurkan berhala. Kita katakan tidak begitu. Kerana kita hidup dalam perjanjian untuk hidup bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, ada perjanjian. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tidak menghancurkan berhala, sampailah apabila baginda SAW dapat menguasai kota Mekah, setelah mana berlakunya peperangan, setelah mana perjanjian yang membatalkan pun orang Quraisy. Kerana ketika itulah, barulah setelah itu berhala-berhala yang di sekitar Kaabah itu dihancurkan. Jadi kita nak katakan, sebab kita takut Allah dalam ayat yang lain, fala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah SWT, jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka, janganlah kamu menghina mereka yang menyembah selain Allah, takut-takut nanti mereka menghina Allah min ghairi ilm, tanpa sebab. Sama juga kita, kalau kita menghancurkan berhala saja-saja yang menjadi milik orang lain tanpa sebab, tanpa ini, maka sebenarnya ia bukanlah yang diajarkan dalam Islam, melainkan kalau seandainya ia dalam position kita. Contohnya kat rumah kita, kita pindah rumah, rumah tu tak ada apa-apa, ada patung ke apa, kalau kita nak buang, kita nak hancurkan, maka ketika itu ia bukan menjadi milik siapa-siapa. Saya rasa itu saja, insya-Allah nanti kita akan elaboratekan lebih panjang, lebih banyak nanti, kerana perbandingan ini ada dibahaskan dalam pejabat mufti, pejabat ifta. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa 'adika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan majlis ilmu ini, kami mengharapkan keberkatan daripadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami keikhlasan dalam beramal, kekuatan dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah yang susah, perluaskanlah yang sempit, berikanlah kesembuhan, kesihatan, afiah kepada diri kami, kepada ibu bapa kami, kepada anak-anak kami, kaum kerabat kami, kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputlah untuk solat 2 rakaat, solat syuruk atau solat duha.